wabarakatuh. Selamat petang. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat status pandemik COVID harian di Sabah kepada media. Dan hari ini adalah hari Isnin 23 hari bulan November. Berikut saya baca laporan harian mengenai kedudukan semasa COVID-19 di Sabah. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baharu di negeri ini yang dilaporkan pada hari ini ialah 289. Jadi ini merupakan sedikit penurunan kalau kita bandingkan dengan statistik yang dilaporkan semalam, ya. Jumlah kumulatif pula ialah 23.482 kes. Hari ini 2 kes kematian telah dicatatkan masing-masing satu di Sendakan dan satu di Kota Kinabalu. Bagi pihak bersetia Jawatan Kuasa Pengurusan COVID Negeri Sabah, saya ingin merakamkan takziah kepada keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Pada hari ini juga seramai 416 pesakit telah sembuh dan telah dibenarkan balik ke rumah. Manakala seramai 2.250 pesakit sedang menerima rawatan, yaitu 667 orang di hospital dan 1.583 di pelbagai PKRC. Bilangan pesakit COVID dalam ICU ialah 75 orang, di mana 19 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan atau alat pernafasan, yakni ventilators. Jadi kalau kita lihat daripada statistik yang kita peroleh daripada hari ini, kita dapati bahawa jumlah mereka yang sembuh lebih daripada jumlah kes baru. Sekarang saya pergi kepada statistik jangkitan virus COVID mengikut daerah-daerah daerah di Sabah. Kota Kinabalu kekal di atas dengan 71 kes positif baru. Tawau 63, Lahdatu 60, Sendakan 40, Sendakan 44, minta maaf, Penampang 10, Tuaran dan Sempurna masing-masing mencatatkan 9 kes baru pada hari ini. Pitas 7 kes baru, Kuta Belud 6, Putatan 4, Beluran 3, Papar, Kunak dan juga Sendakan, Papar, Kunak dan Tembunan masing-masing mencatatkan 1 kes positif yang baru pada hari ini. Sukacita juga dimaklumkan bahawa daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes positif yang baru pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Keningau, Kudat, Kota Kinabalu, Kota Marudu, Kuala Penyu, Beaufort,
Sipitang, Tenom, Ranau, Kinabatangan, Tongod, Telupid, dan juga Nabawan. Di kelangan daerah-daerah ini, dua daerah yaitu Keningau dan Kudat masih di zon merah. Dua daerah yaitu Beaufort dan Ranau dalam daerah di orange ya. Ya. Dan daerah-daerah lain Kota Merudu, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Kinabatangan, Tongod dan Telupid dalam zon kuning, dan satu daerah di zon hijau masih lagi kekal yaitu Nabawan. Saya ucapkan tahniah kepada daerah Nabawan kerana mempertahankan kedudukannya sebagai satu-satunya zon hijau di Sabah. Sukacita juga saya maklumkan bahawa tidak ada penambahan zon merah pada hari ini. Pada hari ini juga tidak ada kluster baru dicatatkan atau dilaporkan. Daripada 289 kes positif COVID, sebanyak 135 kes iaitu sekitar 46.7% adalah dari daerah Kota Kinabalu, Sandakan, Lahadatu dan Tawau yang berpunca daripada saringan kontak rapat. Selebihnya iaitu 154 adalah daripada lain-lain kategori. Jumlah kapasiti katil di hospital adalah sebanyak 1,007 katil. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC adalah sebanyak 5,569 katil, menjadikan jumlah keseluruhan katil yang tersedia sebanyak 6,576 katil. Secara keseluruhan, peratusan penggunaan katil pada hari ini ialah 34,2%. Saya pergi kepada penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD di Taman Mesra Sandakan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Taman Mesra Sandakan bermula pada 28 Oktober hingga 10 Oktober 2020 dan yang kemudian dilanjutkan sehingga 24 November tahun ini. Berdasarkan penilaian risiko dan saringan yang telah dilaksanakan oleh KKM, mendapati kes positif di kawasan ini telah menurun dan terkawal. KKM telah melaksanakan sebanyak 1,171 ujian saringan dan sebanyak 174 kes kumulatif positif telah direkodkan. Sehubungan dengan itu, atas nasihat KKM, sidang khas MKN hari ini bersetuju agar pelaksanaan PKPD di Taman Mesra Sandakan ditamatkan pada 24 November seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, sekadar sebagai ingatan, kawasan ini masih tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Saya juga ingin mengumumkan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di Kampung Sabah Baru, Lahadatu. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Sabah Baru, Lahadatu bermula 10 November hingga 23 November tahun ini. Sehingga 15 November, sebanyak 1,914 ujian saringan telah dilaksanakan
dan 200 kes positif telah direkodkan di lokaliti ini. Pelanjutan tempoh PKPD ini bagi memulihkan saringan berterusan dapat dilakukan oleh pihak KKM bagi membendung penularan COVID di lokaliti ini. Atas nasihat KKM, sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Kampung Sabah Baru Lahadatu mulai daripada 24 November hingga 7 Disember tahun ini. Seterusnya saya ingin pergi kepada statistik bantuan bakul makanan. Sehingga hari ini sebanyak 216.150 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Seterusnya saya pergi kepada laporan sekatan jalan raya atau apa yang lebih popular dipanggil sebagai SJR, Penguatkuasaan Perairan Sabah, Sanitasi dan Hibahan Umum Jabatan Penerangan melalui program Info on Wheels. Sebanyak 72 sekatan jalan raya telah dilaksanakan, melibatkan pemeriksaan 31.426 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 140 buah kenderaan diarah berpatah balik. Tiada tangkapan hari ini, namun 3 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP. PDRM juga telah melaksanakan 79 hibahan melalui kereta peronda. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan Polis Marine yang melibatkan 49 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 26 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah pula telah melaksanakan kerja-kerja sanitasi di 6 premis di 4 buah daerah, yaitu di daerah Beluran, Tawau, Kota Belud dan juga Sempurna. Hibahan Umum Info on Wheels Jabatan Penerangan Sabah mengenai pematuhan SOP, amalan 3W, mengelak 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 117 lokasi di 16 daerah. Hibahan ini seperti biasa dibuat dalam 3 bahasa pada hari ini, yaitu bahasa Melayu, bahasa Bajau dan juga bahasa Dusun. Sekadar untuk makluman, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri mempunyai 241 buah kenderaan yang disediakan bagi tujuan bantuan logistik COVID-19. Ini bermakna kerajaan negeri sendiri telah menyediakan atau jabatan-jabatan kerajaan negeri dan persekutuan telah menyediakan 241 buah kenderaan yang boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja bagi tujuan bantuan logistik kepada kerja-kerja di bawah pengurusan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48 buah kenderaan digunakan untuk mengangkut pesakit COVID, manakala 22 kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi sasaran dan baki 171 kenderaan pelbagai jenis bersedia digerakkan jika perlu. Jadi 171 kenderaan ini di apa yang kita panggilkan standby lah. Kalau setiap kali diperlukan, kenderaan-kenderaan ini boleh dimobilisasikan untuk tujuan yang ada kaitan dengan usaha kita untuk memerangi COVID-19. Saya ingin membaca kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Dan seperti mana yang saya telah nyatakan baru-baru ini, niat kita bukanlah untuk membeza-bezakan atau untuk membuat perbandingan di antara mereka yang atau daerah yang mempunyai pematuhan yang peratusan yang tinggi dan yang rendah. Niat kita ialah agar ini menjadi satu motivasi, satu perangsang kepada semua penduduk rakyat Sabah, khususnya di daerah-daerah
yang pematuhannya belum begitu sempurna agar meningkatkan usaha iltizam mereka untuk mematuhi semua SOP yang berkuat kuasa. Dan berikut ialah peratusan pematuhan kepada beberapa daerah terpilih. Ya. Kinabatangan 99%, Sipitang 99%, Kuta Belud 99%, Kota Kinabalu 98,6%, Kudat 98,5%, Beaufort 98,5%, Penampang 98%, Papar juga 98%, Kota Merudu, Beluran dan Sendakan juga 98%, Tuaran, Keningau, Tenem, Tawau dan Lahadatu serta Sempurna 97%, Ranau 96%. Kerjasama padu daripada semua pihak amatlah penting dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi semua SOP yang berkuat kuasa serta mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Dan sekali lagi seperti mana yang saya beri peringatan setiap hari kepada mereka yang terdedah ataupun mempunyai kontak rapat yang telah disahkan sebagai positif COVID, saya mintalah agar dengan segera menjalani saringan untuk memastikan dia tidak atau mereka tidak terdedah dan tidak terjangkit oleh sahabat mereka yang didapati positif COVID. Seterusnya saya pergi kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan lebih awal. Hari ini banyak soalan yang saya terima dan saya akan cuba jawab mana-mana soalan yang boleh, dan kalau ada soalan-soalan yang belum terjawab, kita akan usahakan untuk menjawab di sesi-sesi yang akan datang. Ini soalan daripada bernama Salam Datuk Seri, kesihatan mental amat penting kepada petugas kesihatan dan rakyat ketika menghadapi pelbagai cabaran COVID-19. Soalan 1, apakah langkah dibuat bagi menjaga kesihatan mental petugas kesihatan yang kini tertekan dengan menghadapi pelbagai cabaran COVID-19? Kalau tak silap jawapan ini sebenarnya ataupun pengumuman mengenai soalan ini telah pun dibuat. Saya ingat kalau tak silap minggu lepas oleh KKM. Walau bagaimanapun saya akan menjawab semula. Seperti yang telah sedia maklum, perkhidmatan MHPSS atau Mental Health Psychosocial Support semua di daerah di Sabah, yaitu di fasiliti kesihatan dan hospital telah diaktifkan sejak bulan Mac 2020 berikutan wabak COVID-19 untuk memberi perkhidmatan kesihatan mental dalam bentuk telecounseling, kaunseling individu atau berkumpulan, psikodukasi kepada petugas kesihatan yang tertekan. Saringan kesihatan mental juga dilaksanakan dari masa ke semasa untuk memastikan tahap kesihatan mental petugas adalah normal dan sekiranya dapati sebarang masalah akan dirujuk kepada pengawal psikologi atau pakar perubatan keluarga atau pakar psikiatri untuk tindakan seterusnya. Adalah menjadi tanggungjawab ketua jabatan atau ketua unit untuk memastikan jadual petugas kesihatan diselangi dengan masa rehat yang secukupnya, untuk memastikan pegawai kesihatan
mendapat rehat yang secukupnya dan tidak terasa tertekan. Pada masa yang sama, pasukan petugas kesihatan dari zon hijau dan kuning juga dihantar sebagai pasukan bantuan ke zon merah bagi menambah bilangan petugas barisan hadapan dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan tekanan di kalangan petugas kesihatan. Kesemua pasukan bantuan dari daerah lain akan diberi pre-deployment briefing atau taklimat sebelum dia digerakkan untuk bertugas ke zon merah. Juga mendapat intra briefing semasa berada di zon merah. Intra briefing ini briefing atau taklimat di dalam semasa bertugas, ya. Khususnya mereka yang berkhidmat di zon merah. Dan post deployment briefing setelah balik daripada zon merah dari pasukan MHPSS untuk memastikan kesihatan mental terjaga. Jadi sebelum, semasa dan selepas bertugas di zon merah ada briefing atau taklimat persediaan yang telah pun berkuat kuasa yang dibuat oleh Jabatan Kesihatan. Soalan kedua, menurut SMSU, yaitu Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah, seperti artikel dilampirkan, terdapat kekurangan petugas apabila ada petugas kesihatan dijangkiti. Justru apakah langkah dilakukan bagi mengimbangi bilangan petugas? Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah membuat kerahan atau mobilisasi kaki tangan bantuan ke daerah-daerah yang terjejas akibat dan bila mana anggota kesihatan yang dijangkiti itu untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan dan membantu dalam usaha mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Terdapat juga bantuan yang telah diberikan oleh kaki tangan pakar serta sokongan Kementerian Kesihatan Malaysia dan sukarelawan swasta daripada dalam dan juga luar negeri Sabah. Ini bermakna apabila barangkali ada kaki tangan yang tidak dapat bertugas di barisan hadapan, apa yang dibuat ialah untuk mengerahkan atau memobilisasikan kaki tangan pengganti daripada kawasan-kawasan yang tidak begitu tertekan, khususnya di kawasan hijau dan juga kuning, untuk membantu mereka di zon-zon yang dianggap sebagai mempunyai tugas yang lebih mencabar. Jadi arti dia pada bila masa saja dia tidak kalau ada pun yang sakit dan sebagainya, dia tidak akan mengurangkan keberkesanan usaha mereka kerana kaki tangan Jabatan Kesihatan daripada daerah lain boleh dikerahkan untuk mengambil alih kerja atau tugas tersebut bila diperlukan. Soalan ketiga, terdapat juga permohonan SMSU supaya perkara melibatkan allowance seperti allowance lebih masa atau tuntutan lain, juga perkara melibatkan pembekuan cuti dapat dibayar dengan lancar bagi meningkatkan motivasi petugas. Apakah langkah bagi memastikan ini berjalan lancar? Saya pikir jawapan saya simpel sahaja. Ini adalah masalah atau isu dalaman jabatan. Lebih baiklah kalau pihak kesatuan berjumpa dengan pihak pengurusan untuk menyelesaikan secara baik. Kalau bolehlah, kami di pusat pengurusan COVID ini tidak mahu campur tangan dalam urusan dalaman jabatan. Saya pikir ada cara penyelesaian yang dibuat dengan baik. Saya andaikan ahli-ahli kesatuan ini walaupun dengan niat yang baik dan murni, tapi mereka semuanya adalah kaki tangan Jabatan Kesihatan. Dan itu anggaplah itu sebagai satu masalah keluarga yang boleh diselesaikan secara keluarga. Ya. Soalan keempat, apakah langkah yang sedang dirancang dan telah dilaksanakan bagi memastikan kesihatan mental rakyat yang terkesan akibat COVID-19?
agar berada dalam keadaan baik. Perkhidmatan MHPSS, kalau kita masih ingat, yaitu Mental Health Psychosocial Support, juga adalah untuk rakyat di seluruh negeri Sabah. Ataupun terbuka kepada seluruh rakyat negeri Sabah untuk mendapat khidmat kaunseling semasa wabak COVID-19. Nombor talian Pasukan Kesihatan MPHSS, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah merangkumi semua daerah dan telah pun diwar-warkan melalui Facebook JKNS, Facebook Unit Promosi Kesihatan Negeri Sabah, Facebook Hospital Mesra Bukit Padang, dan juga melalui Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Badan-badan NGO seperti Befrienders, Mercy Malaysia dan kawan-kawan ini semua kumpulan-kumpulan juga bekerjasama dengan JKNS menghulurkan bantuan telecounseling dengan menyediakan K-Line. K-Line ini adalah talian bantuan, di mana rakyat boleh berhubung untuk mendapat bantuan sokongan kesihatan mental. JKNS juga bekerjasama dengan beberapa radio station di Sabah dari masa ke semasa, di mana pakar-pakar psikiatris, pakar kesihatan awam dan pegawai psikologi ditemu bual untuk memberi khidmat nasihat dalam memerangi isu-isu mental dan cara-cara pengendalian emosi akibat COVID-19. Aktiviti outreach yang merangkumi aktiviti relaksasi ini santai, aktiviti bersenam, aktiviti musik dan melukis dilaksanakan di pusat-pusat karantin secara langsung ataupun secara virtual, itu secara maya, bagi mengekalkan kesihatan mental klien-klien mereka di pusat-pusat karantin. Pelajar UMS bertanya, ada ini datang daripada bernama, mungkin timbul daripada rungutan pelajar UMS, bernama mendapat aduan tersebut, terdapat ibu bapa memohon supaya anak mereka di Universiti Malaysia Sabah atau UMS dibenarkan pulang ke Semenanjung. Bolehkah dibenarkan? Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Melayu di Sabah memaklumkan bahawa memandangkan terdapat banyak permintaan daripada ibu bapa pelajar, pihak pengurusan UMS telah memutuskan untuk memberi kebenaran kepada pelajar UMS yang berhasrat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, termasuk Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak, berkuat kuasa pada 20 November yang lalu. Walau bagaimanapun, apabila mereka balik, mereka adalah tidak ataupun keluar daripada kampus, mereka tidaklah dibenarkan masuk ke kampus semula kecuali setelah mendapat kebenaran dan kelulusan dari pihak-pihak yang berwajib. Pelajar berkenaan boleh memohon kebenaran pulang ke kampung daripada fakulti masing-masing. Pada masa yang sama, mereka juga dikehendaki untuk mengemukakan surat akuan ibu bapa dan pelajar untuk keluar daripada kampus di pejabat kolej kediaman masing-masing. Soalan seterusnya, apakah langkah dilakukan bagi menjaga kebajikan dan kesihatan mental pelajar yang tidak dapat pulang daripada UMS? Kerajaan dan pihak pengurusan Universiti Malaysia Sabah amat prihatin dengan kebajikan pelajar-pelajar UMS, khususnya pelajar-pelajar yang tidak dapat pulang ke kampung halaman sepanjang tempoh PKPB di Sabah. Pihak pengurusan Hal Ehwal Pelajar dan kolej-kolej kediaman UMS telah memberikan pelbagai bantuan dan mengadakan program-program untuk pelajar-pelajar UMS yang berada dalam kampus dalam usaha untuk memastikan kesihatan mental dan kebajikan pelajar-pelajar berkenaan adalah terjaga sepanjang tempoh pelaksanaan PKPB. Antaranya ialah 1. Memberi bantuan makanan kering dan alat mandian selain daripada face mask
dan hand sanitizer. Kedua, membuat ujian seringan COVID-19 secara tersasar di kalangan para pelajar di kolej-kolej kediaman untuk memastikan mereka terhindar daripada jangkitan COVID-19. Ketiga, memberi khidmat kaunseling kepada semua pelajar yang memerlukan secara talian. Empat, menyediakan bilik gerakan di Jabatan Ahli Wal Pelajar yang menyediakan bilik gerakan ahli wal pelajar yang juga beroperasi sepanjang masa atau 24 jam. Kelima, menganjurkan program santai bersama konselor yang diadakan pada setiap hari Jumaat. Dan keenam, menyediakan kenderaan untuk kemudahan para pelajar yang perlu keluar untuk urusan di bank, hospital, balai polis dan sebagainya. Pihak universiti akan memastikan para pelajar sentiasa patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. And here's a question from the Bonnie Post. From Nancy. The Meteorological Department has issued a warning about this coming monsoon season. And we know that with the monsoon season, flooding in a low-lying area is inevitable. May I know if the state government has discussed and set up the SOP for flood evacuation center to try and minimize the risk of COVID-19 infections? Jawapan kami ialah, untuk makluman, kerajaan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA telah pun menyediakan garis panduan pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 yang merangkumi pengurusan sebelum, semasa dan selepas operasi bencana, termasuklah bencana banjir. Garis panduan berkenaan yang merangkumi prosedur operasi standar atau apa yang dipanggil SOP bagi pewujudan pusat pemindahan sementara diguna pakai di seluruh negara, termasuklah di tempat kita di Sabah. Di peringkat negeri, pengurusan bencana di setiap daerah di Sabah adalah diselaraskan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah, termasuklah menyelaraskan pelbagai keperluan pusat pemindahan sementara pusat pemindahan sementara banjir dan memastikan SOP berkaitan adalah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dengan pengurusan banjir di setiap daerah. Ini bermakna, what it means is that there's already an existing SOP for everyone, irrespective of the nature of the problems. If it involves evacuations and they need to stay in a temporary evacuation center, then NADMA, have already listed down the sort of SOP that is applicable to everyone. So my short answer to Nancy is that yes, steps has been taken to ensure that we are minimizing the possibility of infection during flood season, and in fact SOP has been established, and everyone will be subject to that SOP. Daripada NST, New Straits Times. Beberapa hari yang lalu, Datuk Seri telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka yang telah disaring untuk COVID-19 perlu memakai gelang kuarantin untuk 14 hari. Adakah SOP ini untuk mereka yang ada kontak rapat dengan kes positif saja atau termasuk mereka yang disaring semasa mass screening? Pemakaian gelang adalah diwajibkan kepada mereka yang sedang menjalani kuarantin wajib 14 hari ataupun mereka yang sedang menunggu keputusan swab. Untuk mereka yang menjadi kontak rapat dengan kes positif dan mereka yang baru kembali daripada luar negeri
diwajibkan untuk menghabiskan kuarantin 14 hari dengan memakai gelang kuarantin sepanjang tempoh tersebut. Untuk mereka yang hanya menjalani saringan, gelang hanya dipakai sehingga keputusan swab itu diperolehi. Ya. Dan kalau saya boleh ulang, ya, bagi mereka yang sekadar untuk menjalani saringan, pemakaian gelang hanya diwajibkan sementara menunggu keputusan swab tersebut. Ya. Soalan kedua, sekiranya pemakaian gelang kuarantin adalah untuk semua selepas membuat ujian, adakah majikan wajib untuk kecualikan mereka datang bekerja selama 14 hari? Majikan disarankan untuk membenarkan kaki tangan yang dibuat swab ujian saringan untuk bekerja dari rumah kalau boleh, ya, sementara menunggu keputusan. Sekiranya ujian adalah negatif, mereka boleh kembali bertugas seperti biasa. Walau bagaimanapun, sekiranya ujian dilakukan sebagai swab kerana terdedah kepada kontak rapat atau apa-apa risiko jangkitan yang lebih tinggi, kaki tangan mungkin diperlukan untuk menghabiskan tempoh kuarantin dan membuat ujian sekali lagi sebelum dibenarkan untuk melaporkan diri bertugas semula. Soalan daripada Borneo Today. Bilangan kes aktif dalam kenyataan media semalam adalah 2,285. Namun dalam grafik yang dikeluarkan oleh Pengarah Kesihatan Sabah, 5,487 kes aktif. Bilangan mana yang betul? Dua-dua betul. Statistik yang pertama ialah untuk tujuan satu hari, setakat seharian. Yang dikeluarkan infografik daripada Jabatan Kesihatan ialah untuk 2 minggu. Ya. Dan 2 minggu ini ialah untuk tujuan menentukan jenis zon kita, sama ada maju ke hadapan atau kembali ke belakang. Inilah pengumpulan atau kumulatif selama 2 minggu ini adalah perlu sebagai statistik bagi tujuan menilai sama ada kita kekal dalam warna zon yang ada sekarang atau kembali kepada sama ada yang lebih baik ataupun yang lebih membahayakan. Jadi kedua-dua statistik ini betul. Cuma tujuan dia berbeza, ya. Soalan kedua. Jumlah kes di Pantai Timur seperti Tawau, Lahadatu dan Sempurna dilihat semakin menurun. Apakah ini petanda kes di daerah-daerah ini semakin terkawal? Aktiviti kawalan jangkitan yang pantas oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan penguatkuasaan yang ketat semasa tempoh perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan atau PKPD oleh agensi-agensi berkuasa seperti PDRM, APM atau Darela telah menyumbang kepada penurunan kadar jangkitan di kawasan-kawasan terlibat. Penduduk di kawasan-kawasan yang terlibat diingatkan untuk sentiasa mematuhi SOP yang disediakan bagi mengelakkan berlakunya peningkatan semula kes tersebut. Jadi, adakah soalan tadi, adakah ini petanda kes ini di daerah-daerah semakin terkawal? Ini menunjukkan bahawa strategi yang digunakan oleh JKNS itu berkesan, ya, is working. Tetapi dia hanya boleh berkesan sekiranya semua penduduk yang terlibat ini terus mematuhi SOP yang berkuat kuasa. Seperti mana yang sering saya peringatkan dalam sesi ini, pada akhirnya bukan sekadar tindakan JKNS yang menentukan keberkesanan dan kejayaan kita untuk memerangi wabak COVID ini. Sebagian besarnya akan bergantung kepada kesediaan para penduduk untuk bekerjasama dengan mematuhi semua SOP yang berkuat kuasa. Ya. Sinar Harapan. Sejak kebelakangan ini, beberapa hotel di sekitar Kota Kinabalu dilihat sudah mula membuat promosi penginapan kepada pelanggan di laman sosial seperti Facebook dan sebagainya. Soalan satu, adakah ini menandakan Kerajaan Negeri Sabah sudah bersedia untuk membuka semula sektor pelancongan kepada rakyat Sabah atau luar Sabah, iaitu Semenanjung dan Sarawak, selepas berakhirnya PKPB di Sabah?
Soalan kedua, adakah Kerajaan Negeri Sabah menjangka PKPB akan dilanjutkan selepas 6 Disember? Memenangkan kes COVID di Sabah lihat masih mencatat 3 angka setiap hari ketika ini. Jika PKPB ini dilanjutkan, adakah Kerajaan Negeri Sabah membenarkan sektor pelancongan beroperasi semula? Jadi kalau kita dapati bahawa semua soalan ini ada berkait rapat antara satu dengan lain dan barangkali saya boleh jawab dalam satu jawapan, ya. Satu, ya. Adakah ini menandakan Kerajaan Negeri Sabah sudah bersedia untuk membuka semula sektor pelancongan? Seperti mana yang telah diumumkan, salah satu daripada sebab kita melonggarkan SOP bagi Sabah ialah untuk membolehkan peluang atau membuka peluang kepada sektor ekonomi untuk beroperasi semula. Tetapi dia berpandukan kepada atau tertakluk kepada SOP yang kita telah sediakan, ya. Jadi soal membuka semula pelancongan di Sabah, saya pikir jawapannya ialah tertakluk kepada SOP yang berkuat kuasa. Baru-baru ini Menteri Pelancongan Malaysia, Datuk Nancy Shukri, telah menyatakan atau buat pengumuman mengenai hasrat untuk membuka pelancongan domestik di kalangan tempat-tempat atau negeri-negeri yang kesnya tidak berat, ya, khususnya di antara zon hijau dengan zon hijau yang lain, ya. Jadi ini bermakna kalaupun kita buka sektor pelancongan kepada pelancong domestik, sebenarnya kita masih tertakluk kepada SOP yang berkuat kuasa. Dan salah satu daripada SOP yang berkuat kuasa di Sabah buat masa ini ialah tidak ada atau tidak dibenarkan rentas sempadan daerah, ya. Jadi itu dengan sendirinya orang kata menyukarkan pelancongan domestik untuk untuk berjalan semula selagi ada tegahan-tegahan tertentu. Tapi saya misal katalah, kalau di satu daerah itu daerah kuning atau hijau misal kata, daerah itu saja, dan mereka yang ingin beristirahat, sekadar beristirahat di kawasan mereka sendiri tanpa merentasi sempadan. Nah, itu boleh dibuat dengan syarat semua SOP yang berkuat kuasa dilaksanakan, ya, ataupun dipatuhi, ya. So sebelum PKPB ini berakhir atau PKPB ini berakhir atau selepas berakhir, jawapan saya adalah kita akan saya ingat kerajaan negeri akan membuat keputusan setelah sampai kita kepada masa itulah, atau kata orang putih, will cross the bridge when we come to it. Buat masa ini kita masih dalam PKPB, ya. Dan adakah PKPB ini akan dilanjutkan selepas 6 Desember? Dia dinilai sebenarnya setiap hari, hampir setiap hari. Soal sama ada dilanjutkan atau tidak bergantung kepada bagaimana keadaan kita setiap hari. Nah, kerana itulah tadi apabila saya menjawab soalan yang terdahulu mengenai statistik untuk satu hari dan statistik untuk 2 minggu, salah satu daripada tujuan dia ialah kita melihat bagaimana progres dalam masa 2 minggu kepada dalam satu daerah. Dan itu semua adalah penanda arah kepada keputusan-keputusan yang antara lainnya mungkin menentukan sama ada dilanjutkan atau sebaliknya. Jadi soalan kedua saya ini simple saja atau mudah saja. Kita nilai dari masa ke semasa dan mengambil keputusan dengan menilai dan melihat, menganalisa statistik yang kita dapati setiap hari. Ya. Jika PKPB dilanjutkan, adakah kerajaan negeri membenarkan sektor pelancongan beroperasi semula? Saya ingat saya sudah terjawab secara tidak langsung lah dari apa yang saya nyatakan tadi. Ya.
kalaupun dibenarkan sehingga sukar orang untuk orang berkunjung daripada satu daerah ke daerah lain. Ya. Code Blue. Ini soalan. A total of 3,030 babies and children below the age of 12 contacted COVID-19 in Sabah as of November 19. Can we have the breakdown of the cases according to those who had stage 3 and 4 COVID? Percentage of those below 12 years old admitted to ICU, and percentage of below 12 years old of those who were on ventilator support. We are still waiting for details out of these statistics. A few days ago, I did mention some statistic on the age group, yeah, but we have not got the details of it. Yeah. In any case, I hope you'll be patient. I'm patient because there are details which I think which is subject to ethical considerations, and only the hospital can give it to the nearest relatives. So I hope you all understand. Yeah. Of course, if there are statistics that are and can be publicly released, then we will be more than happy to release. But as of now, we have not had the details of those that you require at this point of time. Same with the question of excluding the prison cases, what is the percentage of children below the age of 12 contracting COVID-19 as of November 21st? I have given you some number a few days ago, and to date we are not unable to update you yet. Yeah? Same with your third question. Can we have the breakdown of COVID-19 cases involving children below the age of 12 according to the ethnic groups? These two we have not had the statistics. And perhaps over time we hope that we'll be able to get them. But again, I need to emphasize here that there are information that we can share with everyone, and there are information that are for ethical considerations are meant to be only for the purpose of the consumptions of the hospital, yeah, and their families, the families of those involved. Okay, kalau ada soalan tambahan lagi, silakan. Tidak. So, kalau tidak ada, I hope we have spoken enough today. Saya ingat kita soalan-soalan pun agak banyak. Dari sana, tidak ada ya. Is the apa tu? Audio, okay? Datuk Sri dengar Datuk Sri. Datuk Sri dengar just now. Hello, good Yes. evening. Yes. Hello. Could you hear me just now? Please. Hello, Datuk. Yeah. Yeah, can you hear me, Datuk? Yes, I can. Thank you. Yeah, Stefiani here from Daily Express, Datuk. Yeah. Good evening. Yeah, so far, a total of 337 COVID-19 deaths recorded throughout Malaysia. So in Sabah alone, so far recorded 195 deaths, while the Peninsula 142 cases. My question, Datuk, so deaths in Sabah can be seen higher than other states. What are the factors that may contribute to this number, Datuk? Thank you. Yeah, thank you. I think I have answered the same questions, I think a week or so ago. And I'll just repeat it once again.
One, I think they generally they seek medical treatment a bit too late. Yeah, yeah, that's one of the factors. Yeah, dia bawa pesakit selepas dia terlalu lewat. Yeah, that's one. Two, I think it's a complication of other illnesses. Yeah, that they are currently suffering. That's one of them lah. And third is the BID cases. Yeah, brought in dead. Ada yang sudah meninggal dunia kerana mengikut prosedur tertentu. They sent over to the hospital as a matter of procedure, which unfortunately they are already dead on arrival. So that's the three categories of people that have contributed immensely to the number in Sabah, which is on average is higher than the rest of the country. Yeah. Thank you. Hello, Datuk Sri. Yes. Anthea from Daily Express. Yep. I just want to seek for some confirmation. The MKN announced that businesses in CMCO states are now allowed to operate till midnight. Does that apply to Sabah as well? CMCO. Businesses in CMCO states are allowed to operate until midnight. MKN announced earlier this evening. Does it apply to Sabah as well? Well, we'll have to relook at hours. At this point of time, it's only 10 p.m. Yeah, but Okay. if they are appeal, we are willing to consider, but it has to go through the what I call this Jawatan Kuasa Pengurusan COVID Negeri. Yeah, and they have members from all relevant departments and sectors, and if there's an appeal from business owners, they are willing to discuss it. But at this point of time, it's 10 p.m. in Sabah. Yeah, and the reason is very simple. Okay, thank you, Datuk. Yeah. Hello, Datuk. Yeah. Hello, Datuk. Yes. Shikin dari Sinar Harian. Pak Shikin. Kalau merujuk kepada jumlah kumulatif kes COVID Sabah 21 hari bulan adalah sebanyak 25,787. Tapi bermula 22 hari bulan dan hari ini kita tengok jumlah tu menurun kepada 23,193 untuk 22 hari bulan dan 23,482 hari ini. Macam mana tu, Datuk? Barangkali salah baca itu kali. Tahu aku cek betul-betul. Apa itu? Kalau saya cek balik 21 hari bulan itu. Ya. Okay, nanti 20 hari bulan pun 25,000 juga sebenarnya. Okey, nanti Dr. Rasid cek. Nanti barangkali kalau boleh WhatsApp sama saya, nanti bisa jawab balik melalui WhatsApp lah. Cek dulu. Mungkin ada sedikit. Ya. Okey. Datuk Seri. Ya. Willy, Datuk Seri dari FMT. Yes, Willy. Kalau kita tengok statistik kes harian ni, dia semakin menunjukkan trend dia menurun. So, apa jangkaan kerajaan ataupun mungkin pihak Jabatan Kesihatan dalam beberapa hari mendatang ni, dan mungkin juga masih adakah sampel-sampel yang belum diproses, Datuk? Thank you. Okey, Willy. Saya tidak mau bercakap bagi pihak Jabatan Kesihatan. Tapi ini sekadar pengamatan saya kepada statistik dan juga kepada maklumat yang di hadapan saya. Kes kita di Sabah ni macam seolah-olah macam yuyu, sekejap turun, sekejap naik. Dia turun naik kerana ada kluster-kluster baru di mana hasil saringan tu belum diketahui. Ya, sebagai misalan, beberapa hari yang lepas saya ingat dua kali saya nyatakan untuk bersedia untuk melihat kenaikan mendadak bagi Kota Kinabalu kerana kes saringan dari dua kawasan PKPD, iaitu di Kampung Nombak dan juga di Kampung Telipuk, ya, di pusat penempatan Telipuk. Saya boleh nyatakan di sini bahawa saringan masih dijalankan di dua tempat ini. Keputusannya belum lagi sempurna, ya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan positif yang bertambah dalam sehari dua dan sebagainya, ini mungkin juga akan meningkatkan jumlah positif di Sabah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, satu, nampak ada penurunan.
Tapi saya lebih melihat bukan sekadar penurunan dari segi statistik, tapi lebih kepada sama ada keadaan di Sabah ini terkawal atau tidak. Jadi untuk menentukan sama ada terkawal atau tidak, kita pergi kepada community infection atau infection di kalangan masyarakat. Itu saya nampak ada tanda-tanda penurunan. Ya. Tetapi kalau pergi kita pada kluster-kluster tertentu, dia sesuatu yang sukar dijangka. Kerana saringan masih dilakukan. Dan kalau ada sampel-sampel yang tertunggak daripada saringan ini, dia akan mengakibatkan statistik itu boleh naik. Jadi saya harap ini kita dalam mood penurunan, tapi dalam masa yang sama juga kita harus menerima sesuatu yang kita tidak jangka, yaitu daripada kluster-kluster yang barulah. Inilah barangkali saya boleh jawab. Ya. Thank you, Datuk Seri. Yep. Datuk Seri Shah daripada Surawani, Datuk Seri. Ya, Syah, ya. Datuk Seri, kita tengok number one dia hijau dalam 2-3 hari, 4 hari ni. So jadi sebenarnya ada ke formula yang mungkin boleh diguna pakai, sebab Datuk cakap tahniah tadi kepada number one, tapi mungkin Datuk merujuk kepada orang ramai, kepada kepatuhan SJR. Tapi mungkinkah ada formula yang boleh diguna pakai di daerah-daerah lain, atau JKNS ada melihat satu formula yang baru yang boleh diguna pakai di daerah-daerah yang merah, yang kuning dan sebagainya? Ya, saya kata soalan yang baiklah. Saya tak fikir ada formula-formula tertentu. Cuma dari segi geografinya, Nabawan ni adalah tersorok di tempat yang di pendalaman ya. Jadi tidak ramai perjalanan keluar masuk ke tempat tersebut. Itu satu yang penting nih, ya. Kerana selalunya bawa penyakit ni datang daripada luar kalau di dalam tu belum ada yang berpenyakit. Kedua, ini bermakna juga bahawa sekatan jalan raya masuk ke daerah itu cukup berkesan, ya. Dan ketiga, peratusan pematuhan kepada SOP cukup baik. Dan barangkali paling penting ialah jumlah penduduk dia yang sedikit lah. Jadi tidak ada pergaulan ataupun interaksi yang terlalu kerap seperti mana di bandar-bandar lah. Kerana dia sebuah daerah yang terpencil di negeri Sabah. Jadi kalau saya boleh simpulkan, saya ingat satu kerana kedudukan geografi yang agak terpencil, dan kedua kerana memang orang dia patuh kepada SOP lah. Ya. Terima kasih. Okay, Datuk Seri, last Datuk Seri nak berkenaan dengan Datuk Seri ada sebut tadi kalau ada premis yang nak beroperasi sehingga 12.30 malam boleh melakukan permohonan kepada kerajaan negeri. Jadi adakah Datuk Seri melihat kalau kata mereka ni membuka premis hingga tengah malam akan ada peningkatan kes disebabkan itu, ataupun memang kerajaan negeri ketika ini memang stick to 10 PM for premise operation? Saya lihat ada dua aspek lah. Pertama sekali dari segi strictly dari segi kesihatan awam, kesihatan umum lah. Dan kedua juga ialah permintaan. Jadi kadang-kadang kita misal kata kita akur kepada untuk memanjangkan tempoh operasi perniagaan. Tetapi sebelum tempoh itu berakhir, kadang-kadang misal katalah kedai mamak lah, misal kata, ini yang paling senang lah. Kadang-kadang sebelum pukul 10 dia sudah tutup. Kerana apa? Kerana tidak ada permintaan, ya, bisnes kurang. Jadi sekatan itu datang daripada dua. Satu kerana memanglah dari segi strictly dari segi kesihatan, tapi kedua juga ialah kerana bisnes belum berapa pulih. Jadi kadang-kadang kita buka pun kadang-kadang orang tidak datang, pelanggan tidak datang. Jadi pemilik bisnes tersebut menutup lebih awal bukan kerana ada sekatan SOP, tapi kerana tidak ada tidak ada pelanggan yang datang sepanjang selepas selepas masa-masa tertentu lah. Sebanyak bergantung kepada bisnes lah, bisa ke suasana perniagaan yang barangkali terus terang semua kita setuju
masih lagi dalam proses untuk memulihkan. Ya. Kedua, ramai pelanggan atau manusia, rakyat pun masih teragak-agak untuk keluar. Ya. Ini juga lah faktor-faktor yang menyumbang kepada kurang sambutan dan yang mengakibatkan pemilik premis itu menutup lebih awal daripada yang dibenarkan. Ya. Ya, tadi sebelum saya ingin membuat beberapa pembetulan statistik daripada Jabatan Kesihatan. Saya ingat soalan tadi ini datang daripada Syikin kalau saya tidak silap, ya. Daripada Syikin, daripada Sinar Harapan, ya. Ataupun daripada mengenai statistik jumlah kumulatif setakat hari ini sebenarnya ialah 20 setelah Dr. Asif kira semula sebenarnya ialah 26,387, ya. Sekadar untuk adalah pembetulan. Dan kalau ini masih lagi kurang daripada kemarin, WhatsApp Dr. Rasid, WhatsApp Dato' Masna, WhatsApp saya, insyaAllah kita akan cari statistik yang betul lah. Ini kadang-kadang kita dalam satu hari banyak kerja, jadi kadang-kadang tidur tidak cukup, jadi kadang-kadang mungkin salah type dan sebagainya. Ini kita minta maaf lah, tapi kita akan berusaha untuk memberi statistik yang tepat seberapa yang kita mampu lah. Ya, terima kasih. Thank you, Dato'. Ya. So, berehatlah kita kan. Oke, terima kasih. Bagi pihak semua yang ada di sini, kami ingin merakam setinggi terima kasih kepada pasukan media kita di Sabah. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kerana kerjasama yang cukup baik yang diberi kepada kita. Kita mendapat laporan yang begitu luas sekali daripada media daripada Sabah. Dan saya anggap laporan ini sebagai sesuatu yang mendidik masyarakat kita betapa perlunya bagi kita untuk sama-sama bekerjasama untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Jadi, thank you very much to all the media. We are very, very fortunate in Sabah. We have your maximum, I would say, cooperations. You may not realize it, but your presence, your report helped to educate a lot of Sabahans and a lot of Malaysians of what is happening in Sabah. And I can only say that this very educative report will no doubt help us in one way or another to manage the pandemic in Sabah. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.